الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita panjatkan puji dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan limpah dan kurnia daripadanya dapat lagi bersama-sama kita pada pagi yang mulia ini untuk kita menunaikan kewajipan sembahyang subuh berjamaah. Juga kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada pagi ini untuk berada di dalam majlis ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati, merahmati kita semua. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati pengurusi Imam Bilal Siap, para asatizah, tuan-tuan guru, alim ulama, tuan-tuan, puan-puan, hadirin wal hadirat, mukminin dan mukminat, ibu-ibu, ayah-ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekaliannya. Insya-Allah, tuan-tuan, puan-puan, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita sambung lagi kuliah kitab Penawar Bagi Hati. Kita masuk pada fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Fasal yang ke-6 dan fasal yang ke-7 pada menyatakan dua tangan dan dua kaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Ketahui olehmu bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia bagi engkau akan dua tangan dan dua kaki kerana beberapa manfaat yang bahasa akhirat dan yang bahasa dunia. Maka adapun segala manfaat akhirat, maka mengerjakan engkau dengan keempat-empatnya akan segala pekerjaan kebajikan, seperti berjalan ke masjid dan kepada tempat belajar ilmu yang bermanfaat, dan berjalan kepada tempat perang sabil dan tempat mengerjakan haji dan umrah, dan berjalan kerana ziarah dan menghubung rahim, dan yang lainnya daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua kaki, seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan, dan menulis akan ilmu, dan berjabat tangan dengan orang soleh. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, pengarang kitab kita ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandali rahimahullahu taala menyebutkan pada bab anggota yang 7 ini meletakkan dua anggota pada satu fasal lah. Pada satu fasal sebelum ni kita dah baca setiap satu fasal, satu bab itu satu anggota. Anggota tentang mulut, tentang faraj dan sebagainya. Tapi anggota yang ke-6 dan anggota yang ke-7 iaitu tangan dan juga kaki diletakkan di dalam satu bab ataupun di dalam satu tajuk. Maka sebagaimana anggota-anggota yang lain juga disebutkan di sini oleh musannif rahimahullahu taala, sama juga
Allah Ta'ala menciptakan tangan, Allah Ta'ala menciptakan kaki bagi kita. Bagi seorang manusia itu ada manfaat kebaikan yang dari sudut duniawinya dan kebaikan dan manfaat daripada sudut ukhrawinya. Jadi dunia ada, yang bangsa dunia ada, dan yang bangsa akhirat, yakni dari sudut dunia dan dari sudut akhirat. Maka kata beliau rahimahullahu ta'ala, di antara manfaat tangan dan juga kaki dari sudut duniawinya ataupun dari sudut akhirat dulu, dari sudut ukhrawinya, maka seperti mana dia kata, seperti berjalan ke masjid. Ini di antara perkara yang dari sudut ukhrawi lah. Kita dah jalan datang ke masjid, dengan kaki kita jalan kepada tempat untuk kita sembahyang, ke musalla, ke surau, ke masjid dan sebagainya. Dan kepada tempat belajar ilmu yang memberi manfaat. Macam hari ini, pagi ini kita datang ke surau untuk solat berjemaah, dan kita datang untuk berada dalam majlis ilmu. Maka Allah Ta'ala bagi ataupun letakkan manfaat kaki tersebut untuk kita melakukan amal ibadah kita yang dari sudut ukhrawi, untuk mendapat pahala akhirat. Jadi pahala datang masjid ni besar lah. Pahala datang surau ni pun besar. Pahala datang belajar ilmu pun, di mana ilmu pun besar. Bahkan disebutkan ya tuan-tuan, dalam hadis Nabi SAW, orang yang datang ataupun yang keluar untuk menuntut ilmu, maka seumpama dia sudah berada di fisabilillah, hatta yarji'a, sehinggalah dia kembali balik ke tempatnya. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Orang yang keluar menuntut ilmu, seumpama dia berada di jalan Allah, seumpama dia keluar fi sabilillah hatta yarji'a, sehingga mana dia pulang. Dan hadis-hadis dan ayat Al-Quran menyebutkan tentang kita keluar untuk pergi ke tempat ilmu, keluar untuk ke majlis ilmu, sangatlah banyak yang disebutkan oleh Nabi SAW dan juga oleh Rasulullah SAW. Di antaranya lagi, para malaikat akan merendahkan sayapnya kerana menghormati penuntut ilmu. Annal malaika la tad'u ajnihatiha li talibil ilmi. Semuanya malaikat meletakkan ataupun merendahkan para sayap-sayap mereka kerana menuntut, kerana ta'zim, kerana menghormati kepada orang yang menuntut ilmu. Jadi walaupun kita duduk dalam majlis ilmu tuan-tuan, sekadar mendengar, tak ada masalah. Jadi kita pergi itu pun dapat pahala yang besar dah. Apalagi kita mendengar ilmu dan kita faham ilmu tersebut, ganjarannya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis itu, hadis Atha, dalam hadis itu Nabi SAW kata, iza marartum bi riyadil jannah. Nabi sifatkan majlis ilmu adalah sebagai riyadul jannah. Apa riyadul jannah? Taman daripada taman-taman syurga Allah Ta'ala. Idza maratum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kamu berjalan, kata Nabi SAW, di taman-taman syurga, farta'u, hendaklah kamu berasa gembira. Qalu ma hiya ya Rasulullah. Sahabat tanya, apa dia itu yang kamu kata sebagai taman syurga, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala majlisuz zikri. Nabi SAW kata majlisuz zikri, majlis zikir. Yang disebut Nabi SAW majlis zikir. Kemudian maksud majlis zikir ni apa? Disebut apa? Ulama menafsirkan sebahagiannya Atha, ya. Menafsirkan apa makna majlis zikri? Majlis zikri adalah majlis untuk memperingati mana yang halal, mana yang haram, mana yang dibolehkan oleh Allah, mana yang dilarangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dikatakan sebagai majlis ilmu. Jadi majlis zikir ni maksudnya majlis ilmu. Jadi majlis ilmu, tempat mempelajari ilmu, kuliah-kuliah, pengajian-pengajian dan seumpamanya, disebutkan, disifatkan oleh Nabi SAW sebagai taman daripada taman-taman syurga.
Jadi kalau kita nak cari tuan-tuan, taman syurga di dunia ni di tempat pengajian ilmu, itu taman syurga. Taman syurga yang hakiki, yang sebenarnya kita belum lagi dapat kan. Tunggu akhirat nantilah, tunggu masuk syurga kita nak duduk dalam taman syurga. Adapun taman syurga di dunia ni kita boleh cari dah, boleh jumpa dah, iaitu majlis ilmu yang disifatkan oleh Nabi SAW sebagai taman-taman syurga. Itu tuan-tuan. Jadi kalau kita tilik, kalau kita tengok pada hadis-hadis itu terlalu banyak yang tak mungkin kita nak sebut satu persatu di sini. Baik, itu di antaranya manfaat kaki Allah Ta'ala jadikan kita untuk pergi ke tempat belajar ilmu yang beri manfaat, dan berjalan kepada tempat perang sabil, dan tempat mengerjakan haji dan umrah, dan berjalan kerana ziarah dan menghubung rahim, silaturahim. Pergi perang sabil, untuk berperang, keluar berperang, untuk mengerjakan haji. Ini musim haji ni tak lama lagi. Dan umrah, dan berjalan ziarah untuk menghubung silaturahim, dan yang lainnya daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua kaki. Itu semua ibadah yang pakai di kaki dah. Ibadah-ibadah yang kita kerjakan dengan kaki. Biasanya ibadah yang kita pakai dengan kerja kaki ini, dengan menggunakan kaki ini, ibadah yang bersifat apa? Bersifat badaniah lah kan. Ibadah ni ada dua lah. Ada yang bersifat maliyah, ada ibadah yang bersifat badaniah. Ibadah maliyah, ibadah yang bersifat dengan keuangan, dengan harta, seperti zakat dan sebagainya lah. Ibadah yang bersifat badaniah, ibadah yang menggunakan anggota tubuh kita untuk melaksanakan ibadah tersebut. Kalau kita sembahyang, ibadah badaniah, kita tak pakai duit pun, ada lah sikit, tapi bukannya duit yang banyak kita nak pakai. Duit yang sikit nak buh minyak motor je, datang minyak kereta je, datang nak masjid, nak ke surau, tak ada surau pun kita sembahyang di rumah pun boleh. Cuma nak kena beli baju je, nak pakai tutup aurat ketika mana sembahyang. Itu jadi sembahyang tu dia panggil ibadah yang badaniah, ibadah yang dilaksanakan dengan anggota tubuh badan kita sahaja, tanpa menggunakan mal yang banyak, harta yang banyak. Satu lagi ibadah maliyah, ibadah yang kena ada harta banyak, seperti nak zakat, seperti haji, umrah dan sebagainya. Ibadah maliyah. Ada juga ibadah yang kedua-duanya, ibadah maliyah dan ibadah badaniah, seperti haji. Haji ini kena ada dua-dua lah. Sebab tu man istata'a ilaihi sabila walillahi 'alan nasi hujjul bait man istata'a ilaihi sabila. Allah Ta'ala menyuruh kepada manusia ni untuk orang yang berkemampuan menunaikan haji. Walillahi 'alan nas man istata'a hujjul bait man istata'a ilaihi sabila. Jadi makna man istata'a ilaihi sabila, konsep orang yang man istata'a, orang yang mampu ilaihi sabila, pergi kepada haji itu apa? Mampu yang pertama dari sudut hartanya, keuangannya. Yang kedua mampu dari sudut tubuh badan, anggota sihat dia. Jadi kalau kata di antara dua ini dia tak cukup, maka tidak diwajibkan haji kepadanya. Dia ini orang yang sihat tapi hartanya kurang. Orang sihat gagah elok kan, sihat elok maksudnya boleh buat kerja haji, tapi harta kurang, maka tak boleh lah. Maka maksudnya gugur kewajipan tu, tak wajib ni. Jadi wajib haji ni muqayyad, tak seperti mana rukun Islam yang lain. Muqayyad ni dikaitkan dengan istita'ah, dengan kemampuan. Makna mampu tu sama ada dari sudut mal, sudut harta, duit ringgit, dan juga dari sudut badaniah, dari sudut jasad, dari sudut tubuh badan kita. Ada orang banyak duit tapi badan tak larat, nak buat haji tak larat, duduk. Nak berjalan lama tak boleh, nak duduk lama tak boleh, bahkan setengahnya sampai lumpuh dan sebagainya. Maka juga digugurkan kewajipan. Tentang haji tadi kan, dia syaratnya satu harta lah, kemampuan, lepas tu tubuh badan. Tapi hari ni di tempat kita ni sekarang ni, di giliran juga dah sudah. Itu kena ikut lah, nak buat jana kan. Itu gugur dunia juga sampai. Sama jugalah kita naikkan situ syarat jugalah. Sebab ialah kerajaan Saudi ni dia bagi kuota-kuota aja untuk setiap negara kan. Maka kalau walaupun kita tu sihat, kita tu cukup duit, tapi kuota ataupun nama kita belum naik, dianggap belum mampu lah. Sebab nak pergi haji tu itu satu. Dia tak macam
Tak macam zaman dulu lah, kita kata nak pergi je. Sekarang mana boleh, di negara orang kan ada presiden dia masing-masing. Jadi dia pun letakkan kuota batas berapa untuk satu negara ni, berapa ribu orang. Jadi maksudnya kalau kita ini belum lagi cukup kuota ataupun sampai masa kita itu, maka dianggapkan tak mampu juga. Tak mampu di sudut tu lah, ada manik lah, ada halangan. Baik. Kemudian dan ibadah haji, umrah dan berjalan kerana ziarah menghubung silaturahim. Dan yang lainnya daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua kaki, seperti menghilangkan yang mungkar dengan tangan dan menulis akan ilmu. Ini bab tangan pula. Di antara perkara ataupun ibadah, faedah, kegunaan, manfaat tangan, Allah Ta'ala bagi, iaitu menghilangkan yang mungkar dengan tangan. Ini mencegah kemungkaran dengan tangan. Ini berdasarkan hadis Nabi SAW, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi wa dhalika adhaful iman. Barang siapa melihat kemungkaran, man ra'a minkum munkaran, barang siapa melihat akan kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, hendaklah dia mengubah kemungkaran tadi dengan tangannya. Jadi biyadihi di sini maksud dengan tangannya, ada mungkin boleh jadi dengan tangan hakikinya. Kita tengok ada orang buat kemungkaran, kita pergi segah dengan tangan kita. Boleh jadi biyadihi dengan kekuasaan yang dia ada. Jadi orang yang pemimpin, pemerintah, menteri besar ke, perdana menteri ke, tak kiralah dia itu pemimpin di sebuah tempat misalnya, biyadi itu dengan kekuasaan dia. Ada kemungkaran yang berlaku dalam negeri dia, dalam tempat dia, dalam negara dia, dia tutup ataupun hilangkan kemungkaran dengan ada kuasanya, dia hilangkan. Itu maksud biyadi itu boleh jadi dengan tangan yang kita jumpa ni. Tangan kita lah, tangan hakiki ni. Ada kemungkaran, kita pergi cegah dengan tangan kita ni. Kita halang seorang itu buat munkar, buat maksiat dengan tangan kita. Boleh jadi juga biyadi itu dengan kekuasaan, ya. Itu. Jadi di antaranya Allah Ta'ala kata, Nabi SAW kata, orang yang tengok kemungkaran hendaklah dihilangkan dengan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisani, kalau tak mampu buat dengan tangan, ada kemungkaran tapi kita tak mampu nak cegah dengan tangan, fa bilisani, dengan suara, dengan lisan, dengan lidah. Maksudnya jangan kita redha dengan maksiat yang dilakukan. Kemungkaran yang dilakukan kita kena tegur ataupun kita kena ubah dengan lisan kita. Kalau kita tak mampu buat dengan tangan, sebab tu paling kurang kita dengan lisan, dengan lidah. Jangan jadi syaitanul akhras, syaitan yang bisu. Kemudian fa illam yastati' fa bilisani fa illam yastati' fa biqalbi. Ini tiga Nabi kata, kalau tak mampu juga fa biqalbi, dengan hatinya. Wa dzalika adhaful iman. Itu adalah mencegah dengan hati itu adhaful iman, selemah-lemah iman. Jadi ada mungkar kita cegah dengan tangan. Tak mampu kita cegah dengan tangan, kita bersuara. Maksudnya kita menyatakan tak setuju dengan kemungkaran yang ada tersebut, ataupun kita larang, kita tegur dan sebagainya lah. Tak mampu juga tegur, tak mampu juga. Takut sangat takut. Tangan tak boleh, dengan tegur pun tak boleh, dengan lisan, dengan lidah pun tak boleh, dengan hati. Dengan hati, wadzalika adaful iman, itu selemah iman lah. Maksudnya lah hati pun tak redha lah dengan maksiat yang dia buat tu, tapi nak tegur dengan tangan tak mampu, tak berani misalnya. Nak tegur dengan lisan, dengan lidah pun tak mampu. Maka paling kurang jangan redha langsung dengan maksiat, dengan kemungkaran yang berlaku pada tempat dia. Dia tengok ada kemungkaran, dia tak mampu nak cegah. Paling kurang dengan hati dia pun, selemah-lemah iman dengan hatinya saja. Dia kata, aku tak suka kemungkaran tu, aku kalau boleh memang nak tegur. Kalau benda ini salah, maknanya tidak membetulkan ataupun tidak mengiyakan kemungkaran dan maksiat yang berlaku tersebut. Tu. Dan menulis akan ilmu. Itu di antara manfaat lagi apa? Menulis ilmu dengan tangan, tulis ilmu. Dan berjabat tangan dengan orang soleh. Berjabat tangan ni bersalaman dengan orang ahli ulama, dengan orang soleh. Nabi kata, man safahal ulama faqad safahani, wa man safahani
kana ma'i fil jannah kan. Barang siapa yang bersalaman dengan alim ulama seperti mana berjabat tangan ataupun bersalaman dengan aku, man safal ulama faqad safani. Dan yang lain daripada segala ibadah yang dikerjakan dengan dua tangan. Itu dia, ada ibadah-ibadah yang lain lah. Dan adapun segala manfaat dunia, maka iaitu berusaha dengan dua tangan dan dua kaki itu pada mencari harta benda dan segala tujuan engkau, dan memelihara engkau dengan dia daripada mudarat, seperti lari dengan kaki daripada binatang buas. Ini tujuan dunia pula. Dia habis tujuan akhirat. Sekarang tujuan dunia. Apa kegunaan kaki Allah Ta'ala bagi? Itu melarikan diri daripada mudarat, daripada benda-benda yang bahaya dengan kaki. Dikejar binatang buas, dia kata. Ada kaki, lari. Itu untuk tujuan dunia kan. Dan seperti menolak dengan tangan akan kejahatan orang yang menerkam ia akan dikau. Ada orang datang ya. Nak ni kita, nak anaya kita, maka kita tepiskan kejahatan tersebut dengan tangan kita. Itu di antara manfaat dunia. Dan yang lain tu banyak lagi lah tuan-tuan kan. Kita kiaskan sendiri. Dengan tangan kita nak jalan dalam rumah kita, dengan kaki nak jalan pergi pasar ke, pergi beli makanan, beli minuman, beli beras, sebagainya lah. Kalau tak ada kaki, tak ada tangan, macam mana kita nak melakukan aktiviti seharian kita. Sebab tu tuan-tuan, nikmat Allah Ta'ala bagi ni wajiblah kita syukurkan. Kadang kita tak rasa kata nikmat itu adalah satu nikmat, dikarenakan kita tidak hilangnya nikmat tersebut. Kita tak rasa macam tu nikmat. Kaki yang Allah Ta'ala bagi, kita tak rasa kata itu nikmat yang besar sebenarnya kaki tu. Melainkan kalau kata Allah Ta'ala tarik balik kan, Allah Ta'ala ambil balik nikmat tu, potong kaki ke, syedahkan lewat ayat-billah misalik lah. Kita minta pertolongan, minta oleh daripada Allah. Cuma nak kata kalau Allah Ta'ala hilangkan kaki, hilangkan tangan, waktu tu lah kita rasa Allahu Akbar. Itu nikmat yang sangat besar kan. Kita nak beraktiviti, nak buat pekerjaan pun sangat payah. Ya, ada orang yang pakai kaki palsu, kita tengok kan, orang pakai kaki palsu susah. Pakai kaki palsu nak berjalan macam mana? Bukan sama dengan kaki yang Allah Ta'ala buat ni kan. Kaki yang asli ni tak sama dah. Walaupun kaki palsu tu canggih atau mana pun, tak akan sama dengan yang asal yang Allah Ta'ala cipta. Itu hebatnya ciptaan Tuhan, ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, dan bermula mensyukur nikmat kaki dan nikmat tangan itu, bahawa engkau pagi akan keduanya pada segala taat. Engkau pakai pagi pula. Engkau pakai Allah SWT. Engkau pakai akan keduanya. Pa tu jadi fa kalau bahasa Jawi lah. Engkau pakai akan keduanya pada segala taat, dan engkau pelihara keduanya daripada tiap-tiap maksiat. Maka jangan engkau menyakiti dengan dua tangan engkau akan yang diharamkan pada syarak menyakitinya. Maka di antara macam mana kita cara nak syukur nikmat tangan, nikmat kaki yang Allah Ta'ala bagi, jadi pakai kedua-duanya daripada selain daripada perkara maksiat. Mana pakai untuk perkara ketaatan, bukan kepada perkara-perkara maksiat. Jadi nikmat kaki ni Allah Ta'ala akan tanya di hari kelak, akhirat kelak, Allah Ta'ala bisukan mulut kita. Macam mana ayat tu? Dan surah tanya. Allah Ta'ala kelak pada hari kiamat akan membisukan mulut kita, tapi mempercakapkan. Allah Ta'ala bagi kaki kita, tangan kita bercakap pada hari kiamat, hari kelak, hari akhirat kelak. Kalau kata nikmat hari ni kita pakai kaki untuk kemaksiat, kaki akan jawab, ya Allah dulu si fulan ni pakai aku nak ke tempat maksiat sekian-sekian, pergi ke tempat judi, pergi ke tempat khamar, pergi ke tempat-tempat maksiat. Jadi waktu tu mulut kita kunci dah, tak boleh cakap dah. Kaki sendiri yang akan mengaku di depan Tuhan. Kaki kita sendiri akan mengaku di depan Allah SWT. Tangan kita akan mengaku, akan bercakap di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti, ya Allah, ya Tuhanku, dulu si fulan ni dia pakai aku untuk buat perkara yang maksiat, pergi pada tempat-tempat yang maksiat. Jadi kita tak boleh nak
Waktu tu tak boleh nak tipu dah, tak boleh nak sapa kepada Allah SWT. Di dunia boleh kita tipu kan. Kaki kita, tangan kita tak buat dah, bukan aku yang buat kan. Kaki tak ada, kita boleh tipu di dunia ni. Tapi di akhirat kelak tak ada. Di depan Allah Ta'ala kunci bisukan mulut kita. Allah Ta'ala mempercakapkan segala anggota tubuh yang termasuk tangan dan juga termasuk kaki. Maka kalau kaki dan tangan orang tu dia pakai untuk taat di dunia ini, maka di akhirat kelak dia akan sebut benda yang taat. Tapi kalau dipakai untuk perkara maksiat, dia akan mengaku ataupun bagi tahu, dijawab di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang diharamkan syarak. Dan jangan engkau khianat dengan kedua akan orang yang dipercayai engkau dengan dia, dan jangan engkau pegang dengan melainkan yang haram, dan jangan engkau pegang dengan melainkan akan yang haram, dan jangan engkau tulis dengan keduanya akan yang dilarang daripada yang beri mudarat akan orang Islam. Ini masalah yang berlaku ni. Jangan engkau tulis ni. Dulu mungkin tulis atas surat je, tapi sekarang tidak. Di komen-komen yang kita tulis kan. Itu termasuk dari perkara-perkara. Kalau kata komen tu perkara yang maksiat, komen itu berbau fitnah, kita komen sikit je di Facebook kan, kita kata si fulan ini, sedangkan dia tak buat macam tu. Kita fitnah orang, kita buat perkara kemungkaran, komen benda-benda yang maksiat mungkar di Facebook. Itu semua pun akan dipertanggungjawab kita kepada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin makna tulis ni bukan hanya dengan tulis ambil pen tulis kertas dulu. Dulu mungkin macam tu. Sekarang tak, makna tulis kita ditulis komen di Facebook kan, di status WhatsApp, di Instagram, apa lagi, di YouTube dan sebagainya. Kita tulis dan kita buat perkara yang berbau fitnah kan. Tulis kata duk maki orang ni, duk perli orang tu, perli orang ni, duk ribah, duk ngumpat dan sebagainya. Orang baca jadi fitnah, orang sangka buruk kepada orang yang kita nak tujukan tersebut. Sedangkan dia tak buat pun macam tu, sebab kita sakit hati dengan dia. Maka semua itu tuan-tuan kita akan bertanggungjawabkan di akhirat tu. Jadi hati-hati juga tuan-tuan kita nak. Hari ni saya duk tengok dalam Facebook ni, komen ni macam-macam netizen. Sekarang zaman apa? Zaman netizen. Netizen tu berkuasa di Facebook. Kalau ada sikit kena troll dengan netizen kan. Baca komen tu macam-macam komen tu. Kata ni kata tu. Itu kita tak sedar tu. Kalau kata perkara kita kata tu orang tak buat, perkara kita kata itu berunsur maksiat, perkara kita komen itu berbau fitnah dan sebagainya, kesemua itu kita akan bertanggungjawab perkara-perkara maksiat tersebut. Itu. Jadi lagi mudah ni kalau bab tangan menulis ni. Zaman kita ni lagi kita tengok lagi mudah untuk terjerumus ke dalam perkara-perkara tersebut. Kita minta lindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Akan yang lain daripada yang beri mudarat akan orang Islam. Ni beri mudarat ni. Dan daripada ilmu yang diharamkan seperti sihir. Tulis mengaji ilmu sihiran, ilmu yang diharamkan. Haram tak boleh. Dan jangan engkau berjalan dengan kaki engkau pada tempat yang haram dan kepada tempat orang zalim melainkan kerana darurat. Pendeknya segala gerak engkau dan segala diam engkau itu sebesar-besar nikmat Allah Ta'ala atas engkau. Tak boleh berjalan kepada tempat yang zalim, melainkan ada darurat. Maka palingkan olehmu akan dia kepada taat supaya jadi engkau daripada mereka yang mengetahui akan nikmat dan mensyukurkannya. Maka diharap berkekalan nikmat itu pada engkau, kerana syukur itu pengikat, kerana syukur itu pengikat bagi nikmat dan sebab bagi bertambahnya nikmat. Jadi syukur ini adalah pengikat bagi nikmat dan sebab bagi bertambahnya nikmat. Jadi la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid, kata Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum, kalau kamu bersyukur, la azidannakum, kami tambahkan lagi nikmat kepada kamu. Wa la in kafartum, kamu kufur nikmat, inna azabi lasyadid, azabku sangat pedih. Jadi cara kita nak ikatkan ataupun nak syukurkan nikmat itu adalah kita dengan bersyukur dengan nikmat yang Allah Ta'ala. Pengikat nikmat itu adalah syukur. Maksudnya nak bagi nikmat itu betul-betul tak hilang, ataupun nikmat itu ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu rasa syukur kita dengan nikmat. Jadi kalau orang yang tak syukur nikmat, itulah di antara sebabnya nikmat itu berkurang. Allah Ta'ala tarik balik nikmat tersebut sebab aku bagi dah tapi hang tak nak bersyukur.
Kamu tak nak bersyukur dengan nikmat yang aku bagi, maka tarik balik. Allah Ta'ala sikit tarik. Tapi tak boleh juga kita katakan orang yang sakit sebab apa? Dia tu tak bersyukur ke nikmat tu dulu. Kan dia tak bersyukur dengan nikmat kot. Sebab tu Allah Ta'ala tarik balik kesihatan dia. Tak juga kan kita kata semua macam tu. Kadang tu bab ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan engkau palingkan segala gerak dia engkau itu pada maksiat, supaya jangan ada engkau daripada mereka yang kafir, yang kufur akan nikmat. Yang kafir itu yang kufur akan nikmat. Artinya tiada syukur akan dia. Dia tak boleh. Kita kena syukur dengan nikmat Allah Ta'ala bagi. Maka sebab bagi ditinggalkan nikmat itu dan sebab bagi siksa yang bersangatan pada hari mensiksakan, mensaksikan atas mereka itu oleh segala lidah mereka itu dan segala tangan mereka itu dan segala kaki mereka itu dengan barang ada mereka itu mengerjakan akan barang di dalam dunia daripada segala kejahatan. Maka ini kesimpulannya, nikmat-nikmat kaki, nikmat-nikmat tangan tuan-tuan yang Allah Ta'ala bagi, hari akhirat kelak Allah Ta'ala akan persoalkan. Dengan tangan dulu kamu buat apa? Dengan kaki dulu kamu buat apa? Dan tangan dan kaki itu sendirilah yang akan jawab nanti. Bukan mulut kita, bukan dengan diri kita, bukan dengan nafsu kita. Tangan itu yang akan jawab. Kalau kata di dunia ni, tangan kita buat perkara yang elok, perkara yang taat, perkara yang takwa, perkara yang bukan maksiat, maka dia akan jawab dengan apa yang kita buat. Kalau kata di dunia ni kaki dan tangan dia buat pada marah maksiat, pada benda-benda maksiat, maka di akhirat kelak mereka lah tangan dan kaki dan segala anggota yang lain itu akan menjadi saksi untuk di depan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas sekalian perkara kejahatan dan kemaksiatan yang kita lakukan di dunia. Dan ketahui olehmu bahawasanya memelihara segala anggota yang 7 ini, kita habis dah ni tuan-tuan, anggota yang 7. Kalau kita habis anggota yang 7, last sekali tangan dan kaki. Iaitu anggota yang 7 ni anggota yang wajib kita jaga, kita pelihara daripada tidak jatuhnya ke dalam maksiat. Tidak melakukan dengan anggota-anggota ini perkara-perkara yang dimungkar, perkara yang dimungkar, perkara-perkara yang tidak diredai, yang dimarah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita masuk yang last sekali, itu tangan dan juga kaki. Jadi segala anggota yang 7 ini daripada segala kejahatan dan memakainya pada segala kebajikan. Tiada sempurna keduanya melainkan dengan membersihkan akan rohnya daripada segala perangai yang dicela seperti riak. Roh ni mana hati. Dobik saya di sini kata hatinya. Jadi tak sempurna kita memakaikan sekalian anggota yang lain melainkan dengan membersihkan hati, membersihkan roh, membersihkan hati daripada segala perangai yang dicela seperti riak dan takabur dan deki dan kikir dan lainnya dikehendaki dengan raja lah. Raja bukan roh. Tak nampak titik tu. Rajanya. Dengan membersihkan akan rajanya. Betul lah. Iaitu raja daripada anggota, iaitu hati. Daripada segala perangai yang dicela seperti riak dan takabur dan dengki dengan kikir dan yang lainnya dikehendaki dengan rajanya itu, iaitu hati. Wallahu a'lam. Jadi tak sempurna segala anggota yang lain itu tuan-tuan, melainkan kita kena bersihkan rajanya dulu. Raja pada segala anggota yang 7 tadi hati lah. Kalau kata hati dah bersih, maka tangan dan kaki pun akan ikut. Maka kalau rajanya itu tak elok, rakyatnya pun tak elok. Pada ghalibnya, kita kata pada kebiasaannya macam tu lah. Kalau raja itu buat satu perkara yang mungkar, maka rakyat pun kata raja buat macam tu. Takkan kita tak boleh ni raja kan. Macam tu kan. Raja tak sembahyang, raja tak sembahyang. Raja pembuat maksiat. Itu. Pada ghalibnya rakyat ni akan ikut kepada rajanya. Kepada pemimpinnya, kepada orang yang di atas daripada dia. Maka begitu jugalah dibandingkan dengan hati dan juga sekalian anggota yang lain. Anggota yang lain ibarat rakyat. Hati ni ibarat raja lah, ibarat ketua dia. Kalau hati kita bersih, hati kita itu suci daripada penyakit-penyakit kotor, penyakit-penyakit hati yang ada, maka nescaya anggota yang lain pun akan turut serta untuk ikut bersih. Kan? Punca mata, kita sebut dah punca mata maksiat sebab apa? Mungkin hati dia.
punca kalam lisan ini menyebut perkara yang tak elok, puncanya daripada hati juga. Punca kaki, punca tangan dan anggota yang lain, telinga dan sebagainya, untuk melakukan, ada potensi untuk melakukan maksiat kerana hatinya itu ada dah maksiat lah hati. Jadi nak mudahnya tuan-tuan, kita kata apa? Yang pertama sekali, bersihkan dulu hati. Bersihkan hati daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang tercela, supaya anggota yang lain pun akan ikut turut serta bersih. Maka anggota, bila anggota rajanya cantik, rajanya bersih, rajanya elok, maka secara waliknya rakyatnya pun akan elok. Lepas tu kata orang Arab kita sebut sebelum ni, innal kalam la fil fuad wa innama ja'al lisan fil fuadi kalaman. Innal kalam la fil fuad. Percakapan itu dalam hati. Percakapan kalam yang keluar daripada lisan, daripada lidah itu, innal kalam la fil fuad, asalnya dalam hati. Wa innama ja'al lisan fil fuadi kalam. Jadi lidah ni hanya dijadikan kalam oleh daripada keluarnya lidah, kalam daripada lidah ni asalnya daripada hati. Maksudnya kalau orang itu keluar perkataan yang buruk, keluar perkataan yang maksiat, keluar perkataan yang keji dan sebagainya, sebenarnya asalnya perkataan itu daripada hati yang buruk. Kata hati yang cantik adalah apa yang keluar daripada lidahnya, daripada lisannya, daripada kalamnya, percakapannya pun akan keluar yang cantik. Kebiasaannya macam tu. Sebab tu kita nak membatalkan ataupun kita nak kata tak berapa tepatlah kalau orang kata saya ni hati saya, mulut saja jahat tapi hati baik. Itu tak apa kenalah dengan kaedah yang kita belajar dalam ilmu tasawuf ni. Kalau hati jahat tu maksudnya, kalau lidah ataupun percakapan yang keluar itu perkara yang maksiat, ghalibnya semua itu keluarnya daripada hati. Kalam itu daripada hati, percakapan daripada hati. Maksudnya kalau percakapan yang buruk berarti daripada hati yang buruk. Itu saja. Percakapan yang baik, kalam yang baik, kalam yang keluar itu perkara yang taat, takwa dan sebagainya, itu daripada hati yang bersih. Wallahu a'lam tuan-tuan. Itu saja insya-Allah pada pagi ini. Kita sudah habis pada bab anggota yang 7. Dan kemudian nanti kita akan masuk pada kitab yang kedua. Ini kitab yang pertama habis, kitab yang kedua pada menyatakan qalbun, artinya jantung. Wallahu a'lam. Ada soalan tuan-tuan? Katakan kepada budak anggota ni yang akan dipersoalkan yang akan Allah kelak, apabila kita bertaubat, adakah ia akan dipertanggungjawab juga? Bila dengan kita dosa-dosa yang tadi telah maksudnya kalau kata orang itu dah bertaubat pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dan Allah Taala terima taubatnya, maka Allah Taala hapuskanlah dosa tu. Jadi tidak akan disebutlah balik dosa-dosa kita tu. Maksudnya anggota tangan dan kaki dan sebagainya tadi, walaupun ia menjadi saksi sebelum kita bertaubat banyak maksiat dan sebagainya lakukan, tapi setelah orang itu bertaubat maka akan dihapuslah dosa tu. Disaksi dengan perkara kebaikan je lah. Tidak disaksilah dengan perkara keburukan ataupun maksiat ataupun dosa yang dilakukan. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat itu seperti mana tidak ada dosa lagi. Jadi wallahu a'lam, mungkin disaksikan dengan perkara kebaikan. Kita harap itulah. Sebab kita orang dah bertaubat dah. Orang taubat Allah Ta'ala terima, ampunkan segala dosa. Maka tidak perlu lagi kita nak sebut-sebut, nak kenang-kenangkan dosa-dosa yang lama. Begitu jugalah bila mana Allah Ta'ala ni dah menerima taubat, Allah Ta'ala maha adil lah. Takkan Allah Ta'ala terima taubat, tiba-tiba hari akhirat duk ungkit balik dosa-dosa. Tangan duk main duk ungkit, kata ni duk buat tu, buat ni, kaki duk ungkit, buat maksiat tu. Sedangkan kita ni dah diterimakan taubat. Orang terima taubat ni seperti mana orang yang dah bersih daripada dosa. Maksudnya kain putih dah. Jadi dosa yang lama tu tak payah duduk sembang lah. Maksudnya tak payah duduk diungkit balik. Jadi kain putih tak ada apa dah. Itulah kita harapkan itulah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin.